Remy Ishak, seorang pelakon kacak yang dikatakan mempunyai figura lelaki Melayu terakhir. Mula dikenali ramai selepas membintangi sebuah filem berjudul Anak Halal. Sebelum bergelar pelakon, Remy pernah bekerja di hotel. Kini, Remy popular dengan drama terbarunya, Pujaan Hati Kanda, gandingan bersama Mira Filzah. Dan inilah kisah di sebalik nama Remy Ishak. Jika ini merupakan kali pertama anda di channel ini, kami perlukan bantuan anda untuk klik pada butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Untuk itu, mari kita singkap kisah di sebalik nama Remy Ishak. Remy Ishak atau dengan nama sebenarnya Muhammad Zalimi bin Ishak dilahirkan di Melaka pada 11 April 1982 dan dibesarkan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Remy merupakan anak kedua daripada sebuah keluarga yang berpecah. Remy nekat untuk berusaha membantu keluarganya, terutama adik-adiknya yang masih bersekolah. Ketika berusia 18 tahun, Remy menjadikan nasib untuk datang mencari kerja di Kuala Lumpur. Dia pernah tidur di masjid untuk berteduh dari panas dan hujan. Dengan bantuan seorang rakan, akhirnya dia berjaya mendapat kerja di Hotel Mandarin Oriental. Dalam satu temu bual bersama media yang disiarkan pada 16 September 2007, Remy berkongsi, apabila berhijrah ke Kuala Lumpur 9 tahun lalu, saya bekerja sebagai pengemas bilik hotel tetapi diberhentikan kerana kemelesetan ekonomi. Saya kemudiannya bekerja sebagai pelayan di sebuah kelab malam selama 2 tahun. Sepanjang tempoh itu, hati saya tidak tenteram. Saya nekat berhenti dan bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe di KLCC. Selepas itu, saya mendapat peluang bekerja sebagai pelayan di Hotel 5 Bintang. Selepas beberapa tahun, pendapatan saya bertambah apabila diberi kepercayaan menjaga tetamu VIP. Sebenarnya, sebelum terjun dalam bidang lakonan, Remy hanyalah seorang pemuda kampung yang tidak pernah mengimpikan kerjaya sebagai seorang pelakon popular. Remy pernah bekerja di pasar pagi dengan menjual ikan dan ayam untuk membayar duit yuran persekolahan, menoreh getah, buruh kasar, termasuklah membuat kerja landscape di tepi jalan dengan menanam pokok dan membina jambatan. Pada tahun 2005, Remy mendapat peluang berlakon melalui filem cerita pertama pengarah muda Osman Ali yang berjudul Akuarium Cinta. Remy mendapat peluang ini selepas menghadiri uji bakat yang dikendalikan oleh Osman sendiri. Seminggu kemudian, wakil Osman memaklumkan Remy terpilih untuk berlakon dalam filem tersebut, walaupun pada ketika itu dia tidak mempunyai pengalaman atau latar belakang seni. Namun demikian, filem tersebut masih terbantut pembikinannya hingga kini. Filem ini turut dibintangi aktris ternama Umi Aida dan aktris muda Raja Farah. Kegagalan filem Akuarium Cinta untuk disiapkan menyebabkan Remy kecewa sekaligus menguburkan harapan beliau dalam bidang lakonan. Osman Ali nyata tidak berputus asa untuk memperkenalkan bakat Remy. Pada tahun 2006, Osman diberikan peluang oleh studio tayangan unggul untuk mengarahkan filem komersial keduanya, Anak Halal, dan menawarkan Remy salah satu watak kecil dalam filem itu. Anak Halal dicipta daripada naskah filem pendek judul serupa yang pernah diarahkan Osman pada tahun 2001. Menerusi Anak Halal, Remy melakonkan watak Shah, bekas mak rempit yang nekat meninggalkan lumba haram selepas terbabit dalam nahas jalan raya. Meskipun tidak lagi terbabit dalam aktiviti itu, Shah tetap ada pengaruh kuat di kalangan mak rempit dan dalam masa sama berkawan rapat dengan beberapa anak muda yang menetap di kawasan flat setinggan di Kuala Lumpur. Selepas membintangi Anak Halal, mungkin masih belum rezekinya, Remy tidak boleh bergantung kepada kerja sebagai pelakon semata-mata. Tambahan, nama beliau masih tidak dikenali di kalangan penerbit filem pada ketika itu. Remy mula kembali bekerja di bidang perhotelan. Pun begitu, Remy sempat membintangi filem bebas berformat video digital berjudul Bernafas Dalam Lumpur, arahan seorang lagi pengarah bebas, James Lee, pada Ogos 2007. Menerusi filem ini, Remy hanya diberi peranan tambahan dengan berlakon bersama bintang hebat seperti Namron dan Miss Lina Mustafa.
Mustafa. Filem ini juga merupakan penampilan pertama Tizakia. Dalam pada itu, Remy terlibat dalam sebuah filem pendek eksperimental berjudul Comolot, karya Amy Ikram dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Comolot mengundang kontroversi kerana berkisarkan tentang kehidupan gay yang masih dianggap sebagai subjek sensitif di Malaysia. Remy dalam filem pendek ini dipaparkan sebagai seorang yang melindungi identiti dirinya dari pengetahuan tunangnya. Rahsianya terbongkar pada satu hari apabila tunangnya ternampak belia mandi bersama dengan seorang lelaki. Filem tersebut ditayangkan di Akademi Seni dan Warisan Kebangsaan pada pertengahan 2007. Pada tahun 2007 juga, Remy membuat kemunculan pertamanya di kaca TV menerusi slot festival di saluran NTV7 dengan filem Bebas Bernafas Dalam Lumpur. Kemudian, beliau membintangi drama berseri 30 episod Tak Pernah Ku Sesali yang disiarkan di TV1. Pada tahun itu juga, Remy kembali ke lokasi bersama Osman Ali apabila sutradara tersebut memilih Remy untuk terlibat dalam projek Penghujung Senja di mana Remy memegang watak sebagai juruteknik. Dan di sinilah bermulanya nama Remy Ishak dikenali dalam dunia hiburan Malaysia apabila filem Anak Halal menemui penonton pada 7 Disember 2007. Filem ini menjadi sebuah filem box office sekaligus meledakkan nama Remy Ishak kepada umum. Sejak itu, Remy terus aktif di arena perfilman dan televisyen dengan membintangi drama-drama popular serta beberapa buah filem. Remy juga dianggap sebagai salah seorang aktor muda yang diangkat sebagai hero Melaya kerana fizikal dan bakatnya yang dikatakan membawa figura lelaki Melayu terakhir. Remy terus mewarnai dunia lakonan Malaysia. Pada 2010, Remy menjayakan watak sebagai Inspektor Kamal dalam filem aksi perlumbaan evolusi KL Drift 2 arahan Samsul Yusof yang mana beliau bergandingan dengan Zul Arifin yang memegang watak sebagai Inspektor Zam. Filem ini ditayangkan pada 25 Mac dan mencapai kutipan pecah panggung. Remy terus mengurat langkah dengan drama yang cukup popular arahan pengarah dari India, Kabir Bhatia berjudul Nur Kasih. Dalam Nur Kasih, Remy membawa watak Adam, anak bongsu kepada Ustaz Hassan, lakonan Datuk Jalaluddin Hassan dan Hajah Khadijah, lakonan Niza Uthman. Kemudiannya, drama Nur Kasih telah ditayangkan pada Mei 2011 dan mendapat sambutan yang memberansangkan. Drama yang disiarkan di TV3 ini telah mencatat rekod apabila ditonton oleh 5 juta penonton. Sejak dari itu juga, lakonan Remy dan Tizakia sering mendapat sambutan oleh peminat industri tanah air kerana dikatakan mereka mempunyai chemistry ketika bersama. Hasil buah tangan yang mengukuhkan lagi nama Remy Ishak sekitar tahun 2012 hingga 2014 adalah dengan terhasilnya filem 29 Februari yang merupakan filem biografi fantasi percintaan terbitan KRU Studios yang juga merupakan arahan Adri Abdul Halim. Filem ini merupakan satu filem yang sangat menarik di mana mengisahkan seorang lelaki bernama Budi yang dilahirkan pada tarikh tahun lompat iaitu 29 Februari. Disebabkan itu, Budi hanya dimakan usia 4 tahun sekali. Dalam tahun yang sama juga, Remy membawa watak Khalil digandingkan semula dengan Tizakia dalam drama Cinta Jangan Pergi. Pada tahun 2014 juga, Remy mencuba nasib dalam filem drama komedi, filem CEO yang turut dibintangi oleh Beto Kusairi merupakan filem arahan Razai Syam Rashid. Walaupun Remy bukan merupakan seorang pelawak, namun Remy berjaya membuktikan watak serius yang dilakonkannya mampu juga menggegarkan panggung dengan beberapa dialog yang lucu. Terus mengukir nama pada tahun 2015, Remy sekali lagi bekerjasama dengan pengarah Osman Ali dalam filem yang berjudul Pilot Cafe. Filem ini adalah merupakan adaptasi dari novel asal di mana Remy sendiri juga meminatinya. Remy berlakon bersama pelakon jelita Izara Aisyah dan memegang watak Rashid. Dia juga akui yang dirinya rasa sangat teruja diberikan peluang berlakon di dalam filem tersebut, walaupun dirinya berharap untuk mendapatkan watak Reza dan bukannya Rashid.
Pada tahun 2018, Remy kembali mewarnai dunia perfilman tanah air dalam satu naskah filem yang berjudul Pulang. Ia merupakan sebuah filem drama biografi sejarah Malaysia 2018 yang diarahkan oleh seorang pengarah yang tidak perlu dipersoalkan sinematografinya, Kabir Bhatia. Filem ini sebenarnya diinspirasikan dari satu kisah benar, peristiwa yang berlaku pada era 1940-an. Ramai juga penonton yang memberikan maklum balas positif mengenai filem ini. Remy digandingkan bersama dengan seorang pelakon jelita, Puteri Aisyah. Remy berkongsi yang ketika menerima naskah tersebut, dia telah merasakan bahawa skrip filem ini merupakan skrip yang sangat bagus. Walaupun pada mulanya Remy masih tidak dapat membayangkan tentang bagaimana teknik imej janaan komputer CGI yang akan digunakan dalam filem Pulang tersebut. Namun, jauh di sudut hatinya merasakan bahawa filem ini akan menjadi filem yang hebat di bawah arahan Kabir Bhatia. Dan ianya terbukti apabila pada Disember 2018, harian Metro menyenaraikan Pulang sebagai salah satu daripada 10 filem tempatan dengan kutipan pecah panggung tertinggi pada tahun 2018. Dan pada tahun 2018 juga, nama Remy Ishak kembali menjadi sebutan hangat penonton drama Malaysia apabila muncul dalam drama slot Akasia berjudul Kekasih Paksa Rela. Melakonkan watak sebagai seorang pakcik bernama Adham atau mesra disapa Abang Am. Watak yang dibawa Remy itu menjadi bualan ramai peminat walaupun sudah sekian lama tidak melibatkan diri dalam naskah drama berepisod. Remy digandingkan bersama pendatang baru Intan Najwa sebagai watak utama, telah mencetuskan fenomena dan mencatat jumlah tontonan sebanyak 11 juta tontonan sepanjang 28 episod ditayangkan. Remy mengukuhkan lagi namanya dalam siri drama berepisod apabila muncul bergandingan dengan pelakon jelita kegemaran ramai Mira Filzah dalam drama Lelaki Kiriman Tuhan dan Pujaan Hati Kanda pada penghujung tahun 2018. Kedua-dua drama ini mendapat sambutan hangat penonton dan boleh dikatakan setiap minggu drama Pujaan Hati Kanda akan trending di media sosial. Sepanjang pelibatan Remy Ishak dalam dunia lakonan, Remy juga telah berjaya mendapat beberapa anugerah yang membuktikan kehadirannya dalam industri ini diiktiraf ramai. Anugerah pertama adalah ketika anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-23 di mana Remy memenangi anugerah pelakon TV lelaki paling popular. Dan yang paling terbaru adalah ketika anugerah Skrin ke-21 di mana dia telah memenangi anugerah pelakon pembantu lelaki terbaik bagi kategori drama. Sebenarnya, Remy juga telah pun bertunang dengan seorang ahli perniagaan yang berasal dari Pahang, Eza Yusof, sekitar bulan April 2017. Buat masa ini, Remy masih belum memutuskan tentang tarikh pernikahan, malah segala perkara mengenai hal perkahwinannya juga masih belum dibincangkan lagi. Dia akui tidak mahu terlalu terburu-buru dan berkongsi yang tunangnya juga tidak pernah mendesak untuk lekas berkahwin. Menurut Remy, segala keputusan tentang hal perkahwinan terletak di tangannya. Remy masih lagi berusaha buat masa ini untuk mengukuhkan kedudukan ekonominya dan memandangkan latar belakang Remy bukanlah daripada keluarga yang senang. Jadi dia masih berusaha untuk mencari rezeki dan menyerahkan segala-gala perancangan kepada keizinan Tuhan untuk tentukan masa yang tepat kerana dia selalu percaya akan ketentuan Tuhan. Didoakan semoga segala urusan Remy dipermudahkan. Itu saja kali ini untuk siri kisah di sebalik nama bersama Remy Ishak. Semoga kita bertemu lagi di siri yang akan datang.